Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri Cikgu Rusliza binti Cik Mamat selaku Guru Grafik Komunikasi Teknikal Sekolah Menengah Guar Cempedak. Untuk pelajar yang 3A2 mungkin dah kenal lah Cikgu sebab dah pernah mengajar mata pelajaran RBT. Tapi untuk pelajar 3K dan juga 3A1 mungkin tak kenal lah lagi Cikgu. Okey, pertama sekali Cikgu mengucapkan selamat belajar lah untuk pelajar yang akan mengambil grafik komunikasi teknikal ni. Okey, untuk hari ini memandangkan tadi cikgu ada kelas bersemuka dengan pelajar di kata 5. Jadi cikgu kekangan masa lah untuk mengadakan Google Meet seperti yang kita rancang sebelum ni. Okey, jadi untuk intro hari ni cikgu akan bagi tahu tentang asas lah berkenaan dengan grafik komunikasi teknikal. Apa yang kamu perlu belajar? Apa isi kandungannya? Okey. Okey, untuk mata pelajaran grafik komunikasi teknikal, kita ada dua bahagian iaitu peperiksaan SPM dan juga kerja khusus. Di mana peperiksaan SPM mempunyai markah 70%. Manakala kerja khusus hanya 30%, tapi dengan adanya kerja khusus ni dia boleh membantu pelajar untuk lulus lah, mudah lulus lah. Tapi kebanyakan pelajar bukan setakat sahaja lulus tapi senang untuk skor mata pelajaran ni. Okey, untuk peperiksaan SPM tu nanti akan ada dua bahagian lah. Bahagian A teori di mana soalan dia berbentuk macam dia nyatakan ataupun senaraikan ciri-ciri, label, susun. Okey, itu antara soalan bahagian A di mana markahnya hanyalah 30%. Ada 15 soalan. Kemudian bahagian B ni dia menguji kemahiran pelajar di mana bahagian ni pelajar dikehendaki melukis. Ada 5 soalan yang akan ditanya dan setiap soalan mempunyai markah antara 10 hingga 15%. 10 hingga 15 markah. Jadi untuk soalan bahagian B ni selalunya pelajar lebih suka berbanding dengan bahagian A sebab kebanyakan pelajar tidak suka membaca tapi suka melukis. Okey, cuma di sini bahagian B ni kalau pelajar buat kesilapan daripada awal, kemungkinan untuk dapat markah 10 hingga 15 tu kemungkinan pelajar hanya mendapat asas 5 sahaja dia setiap soalan. Sekiranya berlaku kesilapan lah. Okey, kemudian kerja khusus. Kerja khusus ni akan bermula di tingkatan 5 di mana pelajar diberi 3 tugasan di mana tugasan ni cikgu akan bimbing lah. Jadi kesemua pelajar yang mengambil subjek JKT ni dikehendaki menghadirkan diri untuk kedua-dua bahagian ni lah, SPM ataupun kerja khusus. Kalau salah satu tidak mengambil ataupun tidak buat, maka dikira gagal. Okey, untuk seterusnya, cikgu nak kamu bacalah sendiri, tengok sepintas lalu apa slide-slide yang ada dalam video yang cikgu kongsikan ni. Okey, cuba perhatikan gambar-gambar. Kalau tengok untuk slide yang ni, yang ada di paparan ni adalah antara benda yang kamu kena lukis. Asas, yang ni cara melukis pentagon. Semua ada di dalam buku teks. Cikgu dah ada kongsikan flip buku teks dalam grup. Kat situ nanti kamu boleh tengok sepintas lalu. Okey, yang ni pula pembesaran pengecilan. Yang ni mungkin ada di dalam subjek RBT kot. Kalau tak silap cikgu dah belajar kot yang ni. Dalam RBT, unjuran ortografik.
Yang ni pula soalan tangent, di mana dalam tangent akan ada elips ataupun parabola, salah satu. Pandangan tambahan. Okey, jadi daripada yang tadi, daripada poligon tadi sampai ke pandangan tambahan ni adalah topik-topik untuk tingkatan 4. Okey, lukisan isometri juga untuk tingkatan 4. Oblik juga untuk tingkatan 4. Okay. Tapi kalau macam ni lukisan perspektif, lukisan pengorakan, lukisan ada perpaipan elektrik, reka bentuk dalam kediaman, semua tu akan dipelajari semasa tingkatan 5. Okey. Cikgu rasa setakat tu saja. Yang lain-lain nanti tengok sendiri ya, sebab cikgu akan bagi penerangan lebih lanjut lah selepas ni. Okey, kemudian benda yang penting nah. Benda yang penting ini antara tugasan lagi. Peralatan. Kita tengok peralatan. Ni contoh perpaipan tu. Peralatan yang kena ada. Bila anda sebagai pelajar grafik, peralatan paling penting mesti ada papan lukisan. Okey, ni papan lukisan. Ni contoh. Tapi yang ni mahal lah. Cikgu tidak syorkan kamu beli yang ni. Tidak syorkan. Jadi tak perlu beli. Kecuali untuk pelajar, dia rasa dia ada lebih duit. Okey, boleh beli yang ni. Yang ni lebih mahal harga dia. Dan lebih mudah digunakan. Okey. Yang beli yang biasa. Okey, yang ni biasa. Ada papan lukisan. Ada T-square ataupun sesikuti. Nama dia. Sesikuti. Bagi pelajar yang kekurangan duit lah. Untuk permulaan ni, hanya beli sesikuti sahaja dan nanti boleh guna atas meja lah kat rumah kamu. Guna meja yang mana ada, okey dah boleh guna dah untuk menjawab soalan. Sebab kita akan seterusnya nanti kita akan belajar, kita akan mula buat melukis basic lah. Kalau tidak ada sesikuti ni, susah lah. Tak akan dapat menghasilkan lukisan yang tepat. Okay, seterusnya jangka lukis. Rasanya pelajar ada kot jangka lukis ni. Jangka lukis ni macam-macam lah. Ada yang mahal, ada yang murah, ada yang RM3, RM4. Okay, pastikan ada jangka lukis ni. Kemudian, bila sebut saja grafik komunikasi, mesti ada sesiku set. Yang ni bukan yang kecil, bukan yang matematik tu. Yang ni yang besar. Okay, besar kalau contoh yang cikgu ni, cikgu ada yang macam ni. Harga dia lebih kurang 7 ataupun RM8 kalau tak silap cikgu. Yang ni yang kat tangan cikgu ni yang daripada Popular. Bukan RM7-8, RM9.55. RM10 jugalah. Okay, kalau tak silap cikgu ada yang murah. Murah lagi lah daripada ni. Okay, seterusnya. Yang ni tak perlu lagi. Yang ni tak perlu beli. Flexible curve ni tak perlu beli. Pembaris lengkung tak perlu beli. Bila sampai masa cikgu kata beli, okay, time tu je beli. Ataupun kita ada alternatif lain untuk beli. Untuk boleh guna. Okay, kalau yang ni selalunya dia dihadirkan bersama dengan set square ni. Dia dah ada. Okay, kalau tengok kat sini, dia ada bentuk kat tengah dia ni. Yang ni kita akan dah boleh guna. Jadi tak perlu beli asing-asing. Dalam ni dah kalau kita cabut, okay, dah ada. Kemudian yang satu lagi ni pun sepatutnya ada juga, tapi dah tercabut ni. Cikgu punya dah tercabut. Okay. Jadi adalah setiap ni. Sepatut dia ada lubang kat tengah tu. Yang tu boleh menggantikan lengkung Perancis. Okey, setakat ini sahaja untuk hari ini. Yang penting, cikgu ingatkan sekali lagi, mesti ada sesikuti. Yang tadi cikgu dah tunjuk tadi. Sesikuti dan juga yang penting sesikuti, sesiku set. Sesiku set boleh didapati di koperasi. Okey, nanti pakat-pakat main beli kat koperasi. Kemudian pensel tekan. 3 perkara kena ada. Tu benda yang basic lah. Kalau tidak ada tu seolah-olah tidak ada tangan, tak boleh nak buat. Okey. Jadi kita akan jumpa lagi pada slot yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu